Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Terima kasih kepada MC kita pada malam ini. Seterusnya tuan-tuan, puan yang dikasihi sekalian, pertamanya syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita meneruskan hidup kita, dan kemudian kita dapat melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah Allah bagi kemudahan kepada kita pada malam ini kita melaksanakan salat maghrib berjemaah, dan alhamdulillah kita selesai tuan-tuan, apa yang dikasihi sekalian. Mudah-mudahan salat yang kita laksanakan tadi, doa yang tuan-tuan puan-puan sama-sama aminkan, diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebelum saya teruskan sedikit perbincangan kita pada malam ini, buat bicara sedikit kuliah pada malam ini, mari sama-sama kita dengar ayat Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صدق الله العظيم. Surah Al-Furqan ayat 63 hingga ayat 65. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan hamba-hamba Allah yang bersifat penyayang, hamba-hamba yang baik, kata Allah. Hamba-hamba yang baik ialah mereka berjalan di atas muka bumi dengan rendah hati, dan apabila orang menyapa mereka mengucapkan kata-kata kesejahteraan, dan mereka yang berjaga malam dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Tuan-tuan, itu maksud daripada ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita sama-sama dengar pada malam ini. Tuan-tuan, ini sebagai mukaddimah pada ayat Allah Subhanahu wa taala untuk sekadar menjadikan renungan kita pada malam ini. Baik tuan-tuan, sebagaimana kata pengurusi kita tadi, malam ini saya akan bincang sedikit berkenaan dengan ilmu tasawuf. Nanti saya tersentuh balik berkaitan dengan ayat tadi, ayat yang kita baca. Tuan-tuan, Imam Malik rahimahullah ta'ala, dia sebut tentang kedudukan ilmu, yang mana ada berkaitan dengan ilmu ni,
Ada 3 perkara penting, kata Imam Malik, yang perlu kita kena tengok. Dan bukan hanya sekadar tengok begitu, tak, tetapi untuk kita mendalami. Walaupun mungkin kita tak boleh jadi alim sebagaimana Imam Malik pun, ataupun Imam Syafi'i dan imam-imam yang lain tadi, tapi sekurang-kurangnya kita belajar sikit makna itu. Dia ada basic dalam diri kita. Itu. Jadi tuan-tuan, antara kata Imam Malik, Imam Malik ni siapa? Termasuk dalam 4 mazhab yang muktabar. Kata Imam Malik, man tafaqqaha bighairi tasawwufin tafassaqa, wa man tasawwafa bighairi tafaqquhin tazandaqa, wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Kata Imam Malik, siapa yang hanya sekadar dia belajar fiqh saja, belajar fiqh, tapi dalam masa yang sama dia tak belajar tasawuf, Nescaya kata Imam Malik, dia kata tafassaqa, dia boleh jadi fasik. Kata Imam Malik. Dan siapa yang bertasawuf sahaja, belajar tasawuf sahaja, dia tak belajar fiqh, kata Imam Malik, dia boleh jadi zindik. Apa makna zindik? Dia boleh jadi meleleh. Dan siapa yang menyempurnakan kedua-duanya, cari dua-duanya, maksudnya fiqh ada, tasawuf pun ada, faqad tahaqqaqa. Maka kata Imam Malik, itu jalan itu. Dan ditambah satu lagi berkaitan dengan akidah. Baik, itu kata Imam Malik. Kalau kita kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, teringat kita ada satu hadis Nabi yang mana pada satu ketika Nabi duduk sama-sama dengan sahabatnya. Tiba-tiba datang seorang lelaki yang pakaian dia warna putih, jernih air muka dia. Terus datang, duduk dekat dengan Nabi. Dan ramai-ramai sahabat inilah umpama begitu, ramai. Tiba-tiba orang tu datang duduk dekat dengan Nabi. Kemudian lutut dia rapat dengan lutut Nabi. Kemudian tangan dia tadi wa wada'at kaffaihi ala fakhudai. Tangan dia dia letak ke bawah Nabi. Sahabat pada waktu tu rapat dengan Nabi, tapi sahabat pun tak buat begitu. Yang masuk dan datang, makna sahabat rasa hairan. Orang ni rapat sungguh dengan Nabi ni, sampai dia sampai tahap begitu dulu. Macam kalau kita tuan-tuan gitu juga. Kalau orang rapat dengan kita duduk, maknanya mungkin ada dia rapat sungguh dengan kita. Begitu juga pada masa itu sahabat rasa hairan. Tuan-tuan, tapi sahabat pun dengar juga apa yang disebut oleh seorang lelaki tadi. Bila datang berjumpa dengan Nabi, dia tanya beberapa perkara. Antara tentang Islam satu. Kemudian dia tanya tentang iman. Akhir sekali tentang ihsan. Baik. Bila dia tanya tentang Islam, maka Nabi cerita satu-satu. Antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, sampailah wa tahujjal baita man istata'ta ilaihi sabila. Mana dihaji yang melibatkan 5 perkara atau 5 rukun tadi. Nabi cerita. Baik. Kata ulama tuan-tuan, ulama kata mengambil cerita daripada tadi. Bila Nabi menceritakan tentang Islam dan di situ ada kerangkanya, maknanya Nabi nak bagi tahu pada kita bahawa seni Islam ini dan kerangka tadi dia berkait dengan fiqh. Berkait.
Mana Nabi nak kepada kita untuk belajar juga fiqh ni. Kerana dalam fiqh tadi dia akan ajar kita bagaimana cara, kaedah, hukum di situ. Kita tahu. Saya mengambil contoh salat. Salat kita ni, salat yang kita buat. Baik. Bila tuan-tuan salat tadi, dia buat, kita buat salat ni, kita laksanakan salat, kita tak buat ikut dan. Mana kita tak buat ikut saya nak buat, tak. Mana kita akan ikut apa yang Nabi buat. Dan Nabi buat tadi adalah mengikut kaedah. Bukan buat sembrono, tak tahu apa tidak. Ada kaedah. Melalui dengan cara Nabi bagi tahu bagaimana kaedah cara untuk kita nak salat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kamu tengok bagaimana aku sembahyang, maka di situ dia akan ada gerakan. Dan kita salat tadi kata ada 13 rukun. Kita kena settle 13 rukun ni. Jadi 13 rukun tadi dia kaedah. Kaedah. Mesti kena ikut kaedah kita. Contoh kita mengambil salat, bila kita sebut kaedah, rukun antara ni bila kita ambil takbir. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kan Allahu Akbar. Jadi bila sebut Allahu Akbar itu kaedah. Kaedah cara. Kemudian dengan niat takbiratul ihram, kemudian kita qiyam, berlakunya rukuk yang tidak sampai situ, balik. Itu semua kaedah. Itu kaedah. Mana kalau kita buat lagi daripada itu, tak betul dari sudut syariat. Sebab itu bila sebut ada orang yang belajar, dia buat solat dari sudut niat saja, dia tak jadi. Pasal kaedah tak ada. Kaedah ini ditunjukkan oleh Nabi SAW. Mana dia akan berkait dengan kaedah tadi, dan kaedah tadi adalah fiqh. Jadi tuan-tuan, bila sebut kaedah tadi, maka kita kena belajar cara. Sebab itu bila sebut solat, kalau ada program solat tuan-tuan, smart solat ataupun tuan-tuan mungkin perkara ni hak kita dah buat dah. Oh, tolong jangan ambil benda ni remeh. Jangan kita ambil benda tu remeh. Walaupun kita dah buat perkara ni ataupun ibadah tadi, contohnya solat, walaupun kita dah lama. Kalau mungkin umur kita sekarang ni, mungkin tuan-tuan umur maka begitu rasa benda ni jangan. Sebab tuan-tuan, kalau kita tengok tadi, itu salah satu contoh kaedah dari sudut pergerakan rukun. Kalau kita tengok dari sudut rukun, kalau sembahyang, dia ada 3 rukun besar. Satu dipanggil rukun qauli. Rukun qauli tuan-tuan, kalau kita tak belajar payah. Tambah lagi kalau kita letak, kita rasa kita okey dah, boleh. Rukun qauli melibatkan bacaan. Bila sebut bacaan tuan-tuan, dia kait dengan Quran. Bila kait dengan Quran tuan-tuan, Al-Quran ni bukan bahasa kita. Dan Al-Quran itu dia mukjizat. Orang Arab pun dia tak belajar Quran, dia tak baca. Pengalaman saya di Mesir tuan-tuan, kalau biasanya kalau orang Arab yang mu'allim lah, dia akan minta pelajar kita duduk depan. Dia akan minta pelajar kita jadi mana. Walaupun mungkin orang dia ada, cuma sebut Quran tadi, ini kita kena dalami lah. Sebab tuan-tuan, saya ustaz dah saya. Bila baca Fatihah tuan-tuan, tak lepas saya. Saya ingat pada satu ketika masa PNB Lagi Pak. PNB Lagi Pak ni dijemput saya untuk cari mantra. Masa tu saya bertugas di KLCC lah.
Cuma sekarang ni tuan-tuan, saya tak pegang di KSC dah. Saya duduk sekarang di bahagian kecerai. Bahagian di kecerai rujuk, pendaftar. Saya terlibat dengan wali hakim, saya terlibat dengan runding cara, klien saya file dengan saya tebal. Pak nak bercerai, Pak masuk sebelum maknanya dengan handle kes, kesnya terlibat dengan sebelum pergi ke mahkamah. Dan terlibat juga dengan wali raja sebagai begitulah. Saya terbahagian itu. Cuma balik pada saya sebut apa tadi? Lupa. PSP dah lipat tadi. Masa PSP dah lipat, minta saya cari seorang imam tarawih di Mesir. Dan kebetulan berhubung dengan kedutaan, maka saya alhamdulillah boleh hubung masa tu. Dan kedutaan kita di Kairah dihantarlah seorang ketua bahagian qiraat daripada Syura. Dan biasanya Syura ni tempat Quran lah. Mahat qiraat Syura. Mari ke Masjid LCC. Teman-teman, saya ingat saya baca sedap dah. Sedap saya baca. Dia begitu kan. Saya kata Syekh, malam ni aku nak belajar, aku nak talaki Fatihah dengan dia. Saya talaki Fatihah tuan-tuan. Dia tegur saya hak lain okey sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia kata membaca salah. Kalau tuan-tuan dengar hak saya baca ni, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey. Kalau tuan mesti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau sudah boleh lagi mana ni. Kalau tuan-tuan dengar sekali pandang okey betul. Tapi dia kata salah. Saya bila dia kata salah kan, saya kata mana salah saya? Mana salah saya? Dia kata kamu baca huruf ain tak kena pada makhraj. Maksudnya huruf ain tak kena pada makhraj. Dia kata huruf ain kamu gebuh dalam ni. Ni panggil khayshum. Khayshum. Huruf ain duduk dia bukan duduk di atas ni. Dia duduk di al-halqu, dia duduk di kerongkok. Saya balik-balik tuan-tuan. Ada kan kitab muqaddam anak-anak kita baca. Kita balik-balik kan situ dia macam tulis dia lukis kepala orang. Situ dia ada huruf-huruf dia letak. Tengok situ tuan-tuan, oh iya. Huruf ain bukan duduk di sini. Dia duduk di sini. Dia duduk sama dengan huruf ha. Huruf ha. Kalau kita sebut ha, sama dengan huruf ain tadi. Ha, sama huruf ni. Mana kalau kita masuk huruf ain, kita baca huruf ain duduk dalam ni, tak kena. Sebab tak kena rumah dia, tak kena rumah. Makhraj tak kena, tempat keluar makhraj. Kata saya ustaz ke, bila terapi dengan dia, ya Allah. Saya kata, saya dalam bidang syariah, memang ngaji Quran pun memang wajib hafal. Dia kata salah, kata Allah. Ini ustaz dah. Kita rasa ya Allah, banyak dia tak kena itu. Padahal kita rasa okey dah. Tapi bila talaki tengok, bila belajar balik, salah kita berbual dalam itu. Sebab kita belajar, kita berbual dalam itu. Kanasta'in. Kalau berbual dalam itu, letak dalam itu tak jadi. Salah lagi. Dia kena latih letak dalam itu. Al-halqu. Kalau kita latih, inilah payah.
Sebab kadang-kadang bila dah lama dengan kita ni, kita nak ubah payah. Nak ubah payah. Tapi tak apa, dia usaha untuk latih. Itu satu huruf ain. Tak masuk tajwid. Ni kita nak belajar qauli. Okey. Kemudian dia dikuasai huruf sad. Iyyaka ihdinas sirat. Saya baca ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas sirat. Dia kata, kenapa kamu dimuji mulu? Kenapa huruf sad kamu nak tebal, kamu dimuji kamu hidup? Huruf sad tebal, dia tak muji mulut. Kalau kamu muji kamu hidup, kamu ismam. Kan ada dalam surah Yusuf, kita kena baca ismam. Ta'man, tu situs putih je. Jadi kalau kita baca huruf sad ismam, tak kena. Sebab huruf sad tidak muncul kembali. Sa, si, su, sa, si, su. Ihdinas si. Nampak? Kalau tu kita dalam, tu baru qauli. Sebab itu melibatkan huruf Quran, tak apa. Dia memang kita sebut salah dulu, tak apa. Dalam kategori kita belajar. Nantilah kalau gitu. Sebab itu dia kena talaki dengan orang. Maknanya kita tak boleh berpada dengan apa yang kita ada dan kita dah belajar. Sebab kadang-kadang kita baca Quran, tajwid kita, main tajwid ni. Bila? Zaman sekolah dulu. Zaman kita sekolah dulu, zaman mungkin kita dulu. Maknanya kita improve. Sebab dia Quran dia kena improve. Kenapa? Payah tuan-tuan lagi. Tapi tak apa, kita belajar salah sikit tak apa. Maknanya dalam kategori belajar. Tak nak jadi sebagaimana Nabi sebutlah, tak begitu. Kita rasa okey, rubba qari'il Quran, kata Nabi. Wal Quranul an. Betul tak? Ramai orang baca Quran, dia rasa okey dah dia baca. Wal Quranul an, kata Nabi, Quran laknat bagi. Gitu. Tapi dalam kategori kita belajar, tak apa salah. Cuma kita maknanya kita tak belajar, kita lapar, ikutkan, gitu. Kita kena jaga. Itu dia sebut qauli. Itu tak masuk tajwid, tak masuk tajwid. Dia berbeza. Ikhfa contohnya, nomor tu bertemu dengan ta, nomor tu bertemu dengan fa, nomor tu bertemu dengan ba, dia ada berbeza. Di situ. Cuma pada kita ambil satu asas di sini, kita belajar. Balik pada faktor tadi. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi sekalian, balik pada faktor tadi, maknanya satu ilmu yang Nabi nak bagi tahu kepada kita dan kita kena belajar faktor ini. Walaupun mungkin kita tak alim sangatlah Nabi itu sampai tahap pada Imam Syafi'i, mungkin jauh kita, dari mungkin di pikat kita semua ini, kita belajar secara informal begini. Tapi tak apa, kita duduk. Kalau ada orang ajar faktor, kita duduk. Maknanya di situ kita boleh ada ilmu sikit. Baik. Kemudian balik pada hari Nabi tadi, Nabi sebut tentang iman. Maka ditanya, Jibril tanya Nabi tentang iman. Kemudian Nabi jawab satu-satu. Apa dia iman? An tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, sampai pada qada dan qadar. Qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Bil qadri khairi wa syarri. Maksud kita beriman dengan kepada Allah dan qadar. Tuan-tuan, bila sebut kerangka tadi yang menyebabkan iman tadi, makna kata para ulama, Nabi nak bagi tahu kepada kita bahawa sebenarnya akidah ni kena ada. Kita kena belajar ilmu akidah. Atau Imam Syafi'i kita dia kata ilmu kalam atau ilmu tauhid. Jadi berkaitan dengan akidah ni kita kena belajar kerana dia merupakan asas. Mana tak betul yang ini, tak betul hal lain. Tuan-tuan, balik pada akidah, kadang-kadang apa yang kita buat, kita lalui dalam kehidupan kita ni, maknanya kadang-kadang jarang sangat kita memahami.
Bila sudah ada dalam solat. Baik. Contohnya, kita sembahyang subuh. Kita bagi, kemudian kita ada kunut di situ. Dalam kunut bila imam baca Allahumma hdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma a'tayt wa qina bi rahmatika syarra ma qadayt. Semua tadi kita amin. Allahumma hdina fi man hadayt, amin. Wa afina fi man afayt, kita amin. Sampai fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Kita baca lama-lama. Kenapa kita baca lama-lama? Kenapa kita kena baca lama-lama bila sampai tempat fa innaka taqdi wa la yuqda alaik? Sampailah fa innahu la yadhillu man walayt wa la yahzu man adayt. Agak-agak kita, kenapa kita kena baca lama-lama? Jadi tuan-tuan, kalau kita cek balik rupa-rupanya dalam kunut itu bila sampai fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, dalam kunut tadi Allah nak kita mengaku di mana? Mengaku soal apa? Mengaku tentang soal takdir, tentang qada dan qadar Allah. Manusia mesti kena sebut, sama-sama kena sebut, kena mengakui akan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, bila sebut takdir apa? Kita kena faham. Satu, takdir yang mu'allaq. Yang kedua, takdir mubram. Baik, takdir mu'allaq apa dia? Takdir mu'allaq, bila kita sebut takdir mu'allaq, kalau kita belajar akidah, kita kena takdir yang mana takdir dia boleh berubah, mana boleh tekankan. Itu takdir. Bukan kata bila sebut takdir semuanya kita tak boleh nak kata apa sebagai itu. Tidak. Ada takdir yang mu'allaq. Takdir yang boleh berubah. Baik, macam mana boleh berubah? Macam mana boleh dirangkat? Antara kata ulama, doa. Sebab itulah tuan-tuan, kita tengok Nabi kita ni, kalau kita teliti, kalau Imam Nawawi sampai dia tebal kita Al-Adhkar, kalau Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, banyak Imam Nawawi kita dalam kitab Al-Adhkar semua ada kait dengan doa. Ada banyak kait dengan doa. Maknanya Nabi kita dia akan bergerak. Maknanya semuanya dia berangkumi ada dengan doa yang Nabi. Jadi doa tadi, doa tadi memang kita kena minta dengan Allah. Kita minta dengan Allah. Habis itu. Soal Allah Ta'ala nak terima, tak nak terima itu satu pasal. Tapi soal kita manusia hamba, kita kena minta. Bahkan kata para ulama, kedeku orang tadi kalau dia tak minta dengan Allah, kedeku. Kita kena minta dengan Allah. Mintalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita minta dengan Allah ni mungkin baik pada kita rasa baik pada kita, tapi pada pandangan Allah kita. Ingat gini tuan, saya boleh sebut baik ada klien saya. Kalau ni bercerai rujuk lah. Jadi ustaz, saya selalu minta dengan Allah, berdoa biar saya ni boleh bini cantik, comel bini saya. Tuan-tuan, memang Allah Ta'ala bagi ke dia. Allah bagi ke dia tuan-tuan. Dan Allah Ta'ala bagi tadi tuan-tuan, akhirnya dia dapat dari bini yang cantik, baik tak pada dia? Baik pada dia. Tapi tuan-tuan, mungkin pada Allah tidak. Macam klien saya tadi, dia rasa baik dan begitu. Kemudian bila berlaku boleh bini cantik tadi, nak buat macam mana tuan? Hidup dalam 2-3 bulan,
Maintenance makeup saja 8,000 sebulan. 8,000 sebulan makeup saja. Tak campur rumah lagi. Gaji suami dia 4,000. 4,000 ni kata banyak dah. Tapi makeup saja, maintenance saja lebih kurang 8,000 sebulan. Aku sekali duduk tak lama. Ustaz, saya tak sanggup dah, Ustaz. Tak sanggup dah. Tak lama. Fail mahkamah, cerah. Cuma sebab itulah tuan-tuan, kita minta dengan Allah, kita minta ya Allah terbaik, kita minta tadi, maknanya kita nak juga baik pada kita dan juga baik pada Allah. Sebab itu tuan-tuan, Allah ajar kita di satu doa yang maktub. Rasa pernah saya sebut dulu sini. Doa yang sifatnya jawami'ul kalim, ringkas padat. Nabi ada. Doa mana? Rabbana atina fid dunya hasanah. Allah. Ya Allah, bagilah pada kami ini kebaikan di dunia. Kebaikan di dunia kan sifatnya Allah, warga baik, anak baik, suaminya baik, pekerjaan baik. Itu kita minta dengan Allah. Itu kita minta. Kemudian wafil akhirati hasanah, akhirat. Akhirat kita minta juga kerana akhirat juga. Itu penentu. Tak nak baik saja atas dunia, tiba-tiba akhirat hancur kita. Dilempar oleh Allah dalam neraka. Tak nak. Kita nak kebaikan kita di dunia tadi baik. Atas dunia tu mungkin kalau orang tabik itu. Kalau di hari akhirat pun orang tabik juga pada dia. Mungkin Allah Ta'ala, dengan malaikat Allah, maknanya pada mulia. Saya pernah jumpa tuan-tuan orang dulu mungkin dia hebat, orang respect dia, salam cium tangan dia, penuh gitu kan. Satu ketika tuan-tuan mungkinlah Allah Ma'ala mungkin dari sudut perangai itu dia rubuh dalam masjid tuan-tuan, orang tak angkat. Sahabat-sahabat saya kan sekali dia bersyarah ni nangis dia. Dulu orang pegang dia Allah na'udzubillah min dzalik. Itulah dunia. Cuma kalau akhirat lagi, kalau Allah Ta'ala tak pandang kita, mungkin kat dunia Masya Allah dia pandang kita, takut kita langsung Allah tak pandang Allah. Ada manusia begini. Ada. Sebab Nabi pernah sebut pada sahabat ketika mana bak muflis. Akan dunia Nabi tanya sahabat, apa makna muflis yang sebenar? Dan sahabat kata orang yang tak ada duit, mana begitu? Kata duit. Itu orang muflis. Dia ada harta kemudian hilang. Harta dia habis. Nabi kata tak. Masa dunia tu banyak dia buat baik, tapi mungkin ada benda tak guna pada dia, dia balik akhirat kosong. Oh takut kan gitu. Takut kita. Balik pada akidah tadi, pada takdir kita tadi. Takdir ini itu salah satu. Takdir maknanya kita yang mu'allaq tadi dia berlaku dengan sebab doa kita. Maka jangan letakkan kepada kita tekan doa. Dan bila sebut doa ni tadi tuan-tuan, tak semestinya kita dalam arti kata doa tadi, dia kalau kita teliti sungguh kata ulama di doa ni, bila kita minta, dia lahir daripada hati. Kita nak apa dengan Allah tu? Kita nak apa dengan Allah? Kita nak minta apa dengan Allah? Dia manggil daripada hati kita. Dia bukan apa yang kita baca, tapi kita tak tahu apa benda. Tak apa kalau kita tak boleh bahasa Arab pun, kita tak pandai bahasa Arab pun, kalau kita minta dengan Allah, ya Allah, kita lah, ya Allah ya Tuhanku,
Bagilah kebaikan pada keluarga, ketenangan, sakinah dalam keluarga, ketenangan rumah tangga. Tuan-tuan, saya sebut pasal rumah tangga tadi. Saya duduk bahagian pencegahan. Ceritalah sikit bahagian pencegahan. Sekarang ni tuan-tuan, file saya tebal dalam Al-Nabi itu, semua file putih belakang sebelum dibawa ke mahkamah. Biasanya dia masuk sini untuk kaunseling dan sebagainya. Tuan-tuan, saya rasa takut sebab sekarang ni banyak orang nak bercerai. Umur perkahwinan dia lebih kurang dalam 7 tahun, 8 tahun. 7 tahun, 8 tahun kahwin, ada anak seorang, ada anak 2, ada anak 3. Mana lebih kurang gitulah. Bila tanya balik pasal apa nak pencegahan, kadang-kadang tuan-tuan, ialah kalau hak teruk sangat sampai suami dia tu dengan buta bunuh itu makbul, masuk akal lah gitu. Tapi kalau satu tahap tuan-tuan bercegai kerana menasimpul. Saya dapat perintah kalau daripada mahkamah tu satu-satu contoh, perintah daripada mahkamah bila dapat perceraian daripada mahkamah dia akan bagi 2. Satu perintah, yang kedua rekod. Dan kadang-kadang tengok perintah daripada mahkamah tu cerai dengan cara taklid. Kadang-kadang tuan-tuan kita rasa Allah tak patutlah. Contohnya tuan-tuan, cerai dengan taklid ni dia ambil gini. Dia kata pesan kepada diri dia, kamu jangan besar paling jaga. Bini dia pergi besar juga. Sampai kes tadi dia tolak. Sampai kes. Ada bercerai kerana remote. Allah. Pak seorang minat bola. Suami dia minat bola. Isteri dia minat masakan. Tok-tek, kamu tekan lagi jatuh tadi. Isteri dia ini. Dia begitu kadang-kadang. Waktu tu lagi saya baca perintah daripada mahkamah dengan cara taklid. Dia kata kepada isteri dia, kamu balik layan aku pukul 12 malam. Tak sampai pukul 12 suku jatuh talak 1. Tak sampai 12.30 tak sampai 12.5 minit jatuh talak 1. Tak sampai 12 suku jatuh talak 2. Tak sampai 12.30 jatuh talak 3. Isteri dia sampai pulang. Cara taklid. Tuan-tuan, jadi saya pun kadang-kadang kalau fikir benda simple gitu. Benda yang cerai. Tapi balik pada kes tadi, ramai. Cuma bila saya selidiki balik, cek balik, tengok balik, bila mari klien tanya balik daripada hati ke hati, kenapa sampai jadi begitu? Bahkan salah satu asas yang saya dapat sungguh-sungguh, saya minta jenis orang tak semayang, salah satu. Jenis orang tak semayang, kemudian kalau dia semayang, dia tak tahu apa dia semayang. Dia tak faham apa dia semayang. Orang semayang adalah dia akan berubah akhlak. Dia akan berubah. Sebab solat tadi dia mentarbiyah, dia dididik. Maknanya sifat solat yang ada politik dia tanha. Itu kata Allah. Bukan orang kata innas salata tanha, kata Allah. Jadi tuan-tuan, maknanya kalau saya tengoklah, tapi saya tak nafikan. Mungkin waktu kita sembahyang, kita jaga, kita berlaku. Tapi sepanjang saya duduk di situ, di bahagian perkahwinan, jarang sangat saya jumpa dengan orang yang menjaga tuan-tuan
Tapi berlaku. Memang Allah Ta'ala nak puji semua dia kan. Kita bila orang kita dah buat dari diri kita dengan Allah, kita jaga kan. Allah bagi pada kita juga mungkin ujian Allah pada kita untuk jadi taraf kita. Mungkin Allah Ta'ala nak naik martabat kita. Kerana kata Allah buat pada kita yang adil. Malah di situ. Cuma balik lagi lah, kebanyakan orang yang tak jaga Allah. Satu. Yang kedua tuan-tuan, bila saya sedikit balik tengok kadang-kadang kenapa sampai tahap begitu. Mungkin zaman-zaman belum kahwin dulu pernah berlaku. Zaman dia belum kahwin, zaman belum kahwin jadi dia dengan pasangan ni makna lebih dah, makna lebih dah. Badan tubuh apa dia tak pegang. Aku ni pasangan dia sebelum kahwin. Jadi kan bila kahwin antaranya duk tak lama kan benar kata Allah. Allah Ta'ala sebut pada kita ni apa dia? Dia kata, Allah kata wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Hari nudawiluha, aku tahu kata Allah. Di antara manusia, maknanya di hari tadi dia bergerak. Maknanya balasan Allah tadi mungkin masa dia buat Allah tak balas pada hari itu, tapi Allah balas mungkin 12 tahun akan datang. Macam klien saya itu salah satu ada masa belum kahwin habis dia. Tapi bila kahwin dia pegang isteri dia, pegang tak rasa apa. Allah Ta'ala tarik. Allah Ta'ala tarik nikmat rasa lemah tengok isteri. Bila tak ada perasaan itu, perasaan rasa tawar hati, Allah tarik efek pada rumah tangga. Bila efek pada rumah tangga tuan-tuan, itu jadi masalah. Itu salah satu baik. Jadi tuan-tuan, nak cerita je. Kalau dalam kisah saya itu banyak begitu. Kadang-kadang kita terlepas dengan Allah Ta'ala. Dulu kita pun tak minta ampun dengan Allah, lalu Allah Ta'ala balas pada kita. Kita dah tahu akan datang kadang. Dan bila Allah Ta'ala balas, kalau klien saya cuba cek balik tengok begitu. Saya pernah jumpa CEO kan, CEO syarikat, pegawai bank, doktor falsafah, doktor perubatan. Kalau tak betul dengan Allah siapa tak kira. Status apa, tapi bila tak betul dengan Allah, ingat Allah tak kira. Allah tak kira tengok kita. Allah tak pernah aksi untuk tengok. Balasan Allah akan ada. Mungkin tak kena pada kita, anak kita. Mungkin Allah tarik bukan melalui perkahwinan kita, Allah tarik melalui anak kita. Jadi tuan-tuan, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas, kata Allah bukan. Mungkin pada kita apa yang kita lakukan dulu makna begitu. Kalau ada kita ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bila balik-balik pada Allah di sini. Asalnya di sini balik-balik pada Allah. Sebab apa kita kena balik pada Allah? Dan Allah janji kita 3 kali. Satu, Allah kata wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah akan bagi jalan penyelesaian pada kita. Penyelesaian kata Allah bagi. Mungkin dengan banyak-banyaklah mungkin dengan penyelesaian tadi. Itu janji Allah. Tuan-tuan, mungkin kalau orang tak kena rumah tangga ni, kalau kena rumah tangga tu sakit, tak kena cerita sakit. Tak kira lah dia berbuang ke, dia doktor ke, mak dia kena tuan-tuan, dia sakit lah sakit. Kasar malam itu. Lain saya sampai nak bakar diri. Dia tu bukan kata orang tak ada tajam kan, orang tu tajam kan, tapi kena dia kena cerai kepada suami dia. Syok iman pula lemah. Mana sampai tak nak pakai diri. Nampak malam.
Tapi kalau orang yang ada iman dengan Allah, dia jaga, walaupun kena kan, kena tadi, hati dia akan sentiasa sihat, dia akan bangkit. Dia akan bangkit dan dia rasa tadi, walaupun tadi kena, orang kata tak kena lah, orang kata sebut mehnah tribulasi kepada dia tadi, dia akan bangkit bila dia kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kita kena balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah janji kepada kita, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah janji pada kita, Allah akan bagi rezeki tanpa kita sangka-sangka. Tanpa kita sangka-sangka Allah bagi rezeki. Wa yukaffiru an sayyi'ati wa yu'adhim lahu ajra. Yang ketiga Allah kata, Allah hapus dosa. Kemudian wa yu'adhim lahu ajra. Allah akan bagi pahala berlipat. Pahala berlipat itu. Baik. Itu tuan-tuan. Baik. Kembali kepada akidah kita tadi, takbir itu maknanya kita beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata yang ketiga saya sebut tadi, bila Nabi SAW ditanya tentang ihsan, maka kata hak datang tadi Jibril bagi tahu Nabi, bila Jibril tanya Nabi, Nabi jawab. Nabi kata, anta'budallah ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Anta'budallah ka'annaka tarahu, maknanya kamu buat ibadah seolah-olah kamu tengok Allah, kamu nampak. Fa in lam takun tarahu, kalau kamu tak nampak pun ingat, fa innahu yaraka, Allah tengok kamu. Kan kalau kita boleh letak dalam maknanya ibadah kita ini salah satu yang Nabi bagi poin pada kita sebagai satu asas untuk kita buat ibadah supaya ibadah kita tadi teliti. Tuan-tuan, kalau kita rujuk dalam Mukasyafatul Qulub, Mukasyafatul Qulub kita Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Dan kitab ni tuan-tuan banyak dia cerita tentang ulama-ulama tasawuf kehidupannya. Pada satu ketika seorang murid bertanya kepada guru dia, dia kata, aku sentiasa buat ibadah, tapi aku tak rasa lazat dalam ibadah. Kenapa? Sentiasa buat ibadah, tapi dia tak rasa lazat dalam ibadah. Maknanya kita solat, tapi kita tak rasa lazat dalam solat. Mana begitu? Lalu kata ulama tasawuf tadi, dia kata, mungkin apa yang kamu buat tadi adalah kamu menyembah taat. Kamu menyembah taat, bukan kamu menyembah Allah. Maknanya kamu buat hanya sekadar nak lepaskan waktu. Dan dalam masa yang kamu buat, hanya kamu buat begitu sahaja. Kamu bukan buat kerana Allah, bukan adab kamu kerana Allah, bukan adab kamu kerana Allah. Tuan-tuan, kalau kita cek balik antara apa disebut oleh ulama tasawuf, salah satu antara satu kata-kata yang baik yang boleh kita renung, inna bu'dal abdu min rabbihi innama huwa bisu'i adab. Maknanya, kata ulama ni kata-kata yang bersepakat. Dia panggil kata-kata bersepakat para ulama tasawuf. Sesungguhnya yang menjauhkan hamba dari Tuhannya itu bukanlah kurangnya ilmu, tetapi kerana kurangnya adab ketika berdepan dengan Allah. Kadang-kadang tuan-tuan, kalau kita tengok daripada kata-kata tadi, kalau kita letak mungkin pada kita, kadang-kadang kita rasa tuan-tuan, bila kita berdepan dengan Allah dalam arti kata melaksanakan ibadah, kadang-kadang kita rasa mungkin hal kita buat tadi, kadang-kadang kita jaga adab kita dengan Allah. Malam itu bukan kata tak buat, adab. Jadi bila sebut adab ini,
Ini satu perkara yang besar, satu perkara yang besar dalam agama. Dalam soal adat jugalah Nabi-Nabi dibangkitkan. Bukti di mana? Hadis Nabi. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Salah satu Nabi sebut, aku ini dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maknanya tuan-tuan, bila sebut akhlak dia akan berkait dengan adab. Berkait dengan adab. Dan adab inilah dia akan mendidik. Daripada adab tadi, dengan melalui adab tadi kan sehingga disebut oleh ulama tasawuf, kita jaga dia akan pergi kepada syariat. Bila jaga syariat akan pergi kepada tauhid, akidah. Maknanya situ. Jadi tuan-tuan, kita malam ini saya sebut sikit berkenaan dengan tasawuf ini dan berkait dengan adab tadi kerana tuan-tuan dia terlalu penting dalam bab ibadah kita. Sebab kita ni akan menghadap Allah. Jadi oleh kerana nak menghadap Allah tadi, dia tak boleh hanya sekadar menghadap sembrono begitu. Dalam bab tadi seumpama hanya nak melepaskan taat, bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita cerita ni bukan benda senang, payah. Yang perlu dilatih sentiasa. Sampai bila kita kena latih, buatlah. Maknanya kerana sifat ibadah tadi bersifat mustamir waktu. Berterusan. Sampai lazat kan jika kita boleh tengok Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar ni kalau tengok dalam catatan sirah, Umar ni belum Islam, Allah banyak benda yang Umar buat. Bunuh anak kan. Siapa tahu bunuh anak, Umar bawa anak dia pada pasir, gali. Anak dia tanya, ayah nak buat apa ayah? Umar tak jawab. Kemudian ambil pula kain, lap peluk Umar sampai lubang yang agak dalam. Umar tolong anak dia, ibu hidup. Itu masa-masa Umar dalam jahiliah, ketika mana Umar ditegur oleh Abu Bakar As-Siddiq. Umar menangis. Kemudian Abu Bakar tegur, apa dia yang terkenal? Lalu Umar cerita satu-satu. Tapi Umar kan bila dia kenal Allah, dia buat ibadah lazatnya dia. Saat dia nak mati, dia kena tikam. Dia kena tikam maksudnya. Dia duduk dengan bawah para sahabat. Duduk dengan bawah para sahabat, Umar kata aku nak air. Lalu sahabat kata Umar, kalau kamu minum, darah akan banyak keluar. Darah akan banyak keluar lagi. Umar kata, aku nak air bukan nak minum. Tapi aku nak air ni adalah untuk wudhu. Dalam keadaan juga, dalam keadaan kita kena tikam. Memang dalam keadaan Umar kena tikam. Nak air bukan untuk minum, tetapi untuk wudhu. Allah mulia ni. Mungkin tuan-tuan kalau kita boleh balik, kita duduk di pingkat kita mana kita tengok, kita muhasabah. Kadang-kadang kita dalam bab solat, tuan-tuan, kadang-kadang ada kita mendahului benda lain. Dalam bab solat pun sampai Allah Ta'ala sebut celaka, tuan-tuan. Dalam ayat ni Allah tulis pada kita bab solat. Fawailul lil musallin alladzina hum ma'an salatihim sahun, kata Allah. Fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang solat. Allah Ta'ala tulis kata-kata itu. Ni Allah tuju pada orang salat, tapi Allah spesifik. Salatnya dalam bentuk macam mana? Boleh jadi gini. Alladzina hum an salatihim sahun. Orang lalai dalam salat. Tuan-tuan, kalau kita tengok bagaimana boleh lalai dalam salat ini, salah satunya disebut oleh ulama, waktu tu memang kita boleh buat, tapi kita sengaja pelewat. Kita pun bukan dalam keadaan masyaqqah, bukan dalam keadaan kesulitan. Kalau dalam kesulitan lain cerita. Kaedah pun ada pada kita.
Kalau dalam kesulitan, tapi kalau tak kesulitan, kita boleh buat, tapi kita lengah kita buat. Alladzina hum an salatihim sahun. Jadi tuan-tuan, itu mungkin kalau kita bila jadi sahun tadi, ia lalai. Jadi kalau dalam keadaan lalai, itulah mungkin kadang-kadang kita solat, tapi solat yang kita buat tadi dia tidak berperanan untuk membentuk syakhsiyah, membentuk peribadi. Sepatutnya bila orang solat ni tuan-tuan, dia tak akan cakap dia tak ada begitu, dia tak ingat kasar. Kalau kita suami sebagai contohnya, kita akan jaga wa'ashiruhunna bil ma'ruf, kata Allah. Bergaul begitu. Ini ada salah satu kata dia lama bini dia. Dia lama bini dia. Cuma saya duduk di jauh satu hidup pun. Ni suami dia kena dasar. Suami kena dasar kepada isteri dia. Lupa lagi. Itu nadir lah. Itu nadir. Tapi apanya dia isteri dia. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi. Pada depan 3 asas dari Nabi sebut. Nabi menceritakan dalam 3 perkara asas. Satu, bila sebut tentang kerangka Islam, maknanya syaitan kita meninggalkan. Yang kedua, bila sebut akidah, maka bila sebut iman tadi dia kait dengan akidah, ilmu akidah dia kena belajar. Kalau kita belajar ilmu akidah tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita pegang. Kemudian yang ketiga adalah berkait dengan ihsan, dan ihsan inilah dia berkait dengan tasawuf. Dalam bab korban kan Allah Ta'ala sebut dalam bab korban, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha, kata Allah, walakin yanaluhu taqwa minkum. La yanalallah, Allah guna perkataan lan sampai satu tahap itu. La yanalallah, Allah tak terima. Apa yang Allah Ta'ala tak terima? Dima'uha, la yanalallahu luhumuha, daging. Wala dima'uha, darah tumpah, hasil daripada kulit tadi. Pak kita pun. Tapi kata Allah, walakin aku terima dia. Apa dia? Yanalu taqwa minkum, adalah hak takwa yang ada pada kamu. Maknanya kan ibadah tadi hak kita buat, salah satu asas dengan fizikal ibadah. Maknanya ibadah tadi dia mempunyai ruh. Yanalu taqwa tadi dia bersifat ruh pada ibadah tadi. Jadi tuan-tuan itu di antara. Baik, itu 3 asas. Tuan-tuan, saya sebut akhir ni, saya sebut dalam ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ayat yang saya baca tadi, ada 3 perkara tuan-tuan kita boleh gendung dalam ayat ini. Allah kata untuk jadi hamba Allah, ibadur rahman. Apa kriteria yang kita buat? Yang pertamanya, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dia berjalan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dalam keadaan dia rendah hati. Mana dia duduk dah dekat mana, sedekah dia apa, dia rendah hati. Mana dia rendah hati, mana tuan-tuan, dia tawaduk. Mana di situ. Itu salah satu sifat ibadur rahman. Yang kedua, Allah Ta'ala nyatakan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Sifat yang kedua, apabila orang menyapa dia, maknanya tuan-tuan, ada orang kata pada dia, ada orang kata pada dia, dia akan ucap balik kata-kata tadi, kata-kata yang baik. Tapi tuan-tuan, dalam ayat ini bukanlah maknanya Allah ajar pada kita, apa orang kata pada kita pun diam saja, tidak. Maknanya dari sudut maruah, kita kena bertahan. Maknanya kita kena bangkit. Sebab soal maruah tadi adalah merupakan soal dasar yang perlu kita jaga dalam bab maruah. Tapi dalam masa yang sama, dalam bab tadi, tuan-tuan, maruah tadi kita kena jaga. Kemudian mungkin dalam kehidupan kita tadi adalah orang guna kepada kita, maka kita balas baik dengan kebaikan. Mungkin dengan kebaikan tadi Allah Ta'ala bagi balik, balas balik kebaikan kita buat. Di situ.
walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Ini hak keluar daripada kita. Lagi kata Allah kriteria yang ketiga, antaranya mereka yang berjaga malam. Yang berjaga malam maknanya dalam arti kata sujada wa qiyama tadi, maknanya dia bangun, maknanya dia solat. Solat kalau sebelum subuh 2 rakaat. Allah kata kita akan dapat pahala dia lebih daripada dunia dan segala isi dunia. Itu 2 rakaat. Apatah lagi kalau bangun kita kuat manusia. Jadi asasnya Allah Ta'ala sebut tadi, solat malam itu benar. Itu dia memberi kekuatan. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasih sekalian, sedikit perbincangan kita pada malam ini. Saya merasakan bila kita membicarakan soal ilmu tasawuf tadi untuk bentuk bagi diri kita, mudah-mudahan hubungan kita dengan Allah kita dapat. Bukan kita buat kita semakin sombong dengan Allah, kita rasa hebat dengan kita. Ilmu Atta'illah sebut pada orang yang selalu datang masjid. Satu ingat saya kata Ibn Atta'illah, jangan kita rasa diri kita datang masjid yang okey dah malam ini. Ingat kadang-kadang Allah Ta'ala nak bagi pada kita, Allah Ta'ala, mana Allah bagi titik, satu titik yang titik riak ada pada kita. Menyebabkan riak tadilah tuan-tuan apa yang kita buat selama ni hancur. Allah. Sebab itulah mudah-mudahan kita datang, Allah Ta'ala didik kita, Allah Ta'ala terarahkan kita datang masjid. Terima kasih Allah, terima kasih. Mudah-mudahan kita semakin rapat dan kita huduk dengan Allah, mantawat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan, saya baca malam ini pun bukanlah kata secara detail, tapi saya ada sikit-sikit, mudah-mudahan sedikit sebanyak ini dapat kita jadikan bersama. InsyaAllah kalau ada kesempatan masa, kita boleh baca kitab ni satu-satu dan boleh kita perbaiki. Mudah-mudahan sebelum kita tutup, sama-sama kita baca doa Al-Quran yang selalu tuan hafal malam itu, ya. Dan untuk sama-sama kita baca, mudah-mudahan dan beroleh keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina allimna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna salatana wa du'aana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal Allah